Hai, Assalamualaikum semua. Cikgu Rashidah kembali lagi untuk Bahasa Melayu tahun 1. Apa khabar semua? Cikgu harap semua sihat ya. Okey, kita jumpa lagi hari ini ya. Sebelum tu jangan lupa ya, minta tolong subscribe YouTube cikgu supaya dapat cikgu buat banyak lagi video Okey, untuk hari ini kita akan belajar tentang isi tersirat, iaitu menyatakan isi tersirat, dan tajuk kita pada hari ini adalah mari berehat. Apa benda cikgu isi tersirat ni? Tak apa, jangan risau, cikgu akan terangkan satu persatu nanti, supaya kamu faham. Okey, baik. Apakah yang dimaksudkan dengan isi tersirat? Okey, baik, sebelum tu cikgu nyatakan sikit ya objektif pembelajaran pada hari ini. Murid dapat menyatakan isi tersirat yang betul berdasarkan bahan. Ini tujuan kita ataupun objektif pembelajaran kita pada hari ini ya. Murid, iaitu kamulah, dapat menyatakan isi tersirat yang betul berdasarkan bahan. Bahan cikgu akan bagi nanti. Okey, hari ni kita akan guna buku teks dan juga buku aktiviti. Apakah maksud isi tersirat? Isi tersirat ialah isi yang terkandung atau tersembunyi dalam teks. Macam mana tu pula? Okey, kita tengok lagi. Baik. Maksud ayat yang tidak dinyatakan dengan berterus terang. Maksudnya dalam ayat yang kita baca tu ataupun petikan yang kita baca tu, isi tersirat ni dia tak bagi tahu secara berterus terang. Dan dia memang tidak ditulis dalam petikan. Tetapi dia akan mudah difahami jika kita membaca keseluruhan petikan. Kita baca satu petikan tu ataupun satu ayat yang diberi, kita akan mudah faham. Dan dia merupakan biasanya kesan terhadap isi tersurat. Macam mana tu? Okey, tak apa. Cikgu akan bagi kamu lebih faham. Apakah itu isi tersurat? Sesuatu maksud ayat yang tidak disampaikan secara terus. Murid perlu menggunakan daya fikiran untuk mendapatkan maksud yang ingin disampaikan. Ini yang cikgu sebut tadi. Okey, kamu kalau baca semua ayat, kamu memang akan dapat maksud tersirat tu. Bagaimana hendak mendapatkan isi tersirat? Murid boleh menggunakan kaedah menyoal semula ayat yang diberikan. Soal balik. Okey, kita gunakan kata tanya seperti apa, kenapa dan bagaimana. Dan untuk menjawab, biasa kita guna kata kunci agar, supaya, kerana atau untuk. Jadi kalau kita nak dapatkan jawapan, nak dapatkan isi tersirat tu, kita soal balik kepada isi yang tersurat tu. Okey, dari segi situ nanti kita akan dapat jawapan untuk isi tersirat. Isi tersurat memang dia bagi, tapi dia tak akan bagi isi tersirat. Kita kena soal balik. Soal pada diri sendiri dan kamu memang akan dapat jawapan. Kecuali kalau kamu tak baca petikan. Tapi kalau kamu baca petikan atau ayat tu, kamu akan dapat isi tersiratnya. Okey, tak apa, cikgu akan bagikan contoh. Ali tidur awal pada setiap malam. Dia tidak mahu berasa letih semasa belajar di sekolah. Baik, isi tersurat iaitu yang kita nampak, yang kita faham, yang kita baca. Ali tidur awal pada setiap malam. Dia tidak mahu berasa letih semasa belajar di sekolah. Okay. Jadi untuk kita dapatkan isi tersirat, kita kena fikir balik. Okey, Ali tidur awal. Dia tak mahu berasa letih semasa belajar di sekolah. Jadi kenapa Kenapa dia tidak mahu berasa letih? Dan kenapa dia kena tidur awal? Itu jawapan. Tengok dah keluar dah. Okay, tidur dan rehat yang secukupnya amat penting supaya kita sentiasa bertenaga. Jadi tadi kita dah soal, kenapa nak kena tidur awal? Kenapa tak mahu letih? Okay, sebab tidur dan rehat yang secukupnya amat penting supaya kita sentiasa bertenaga di sekolah. Maksudnya kalau kita tidur awal setiap malam, kita tak letih dekat sekolah. Okey, dan kemudian kita ada tenaga sebab kita akan berada di sekolah dari pagi sampai tengah hari, ataupun kalau sesi petang bermula daripada petang pukul 2, pukul 1
sampai pukul 5.30, pukul 6. Okey, jadi perlu tidur yang cukup. Okey, baik, tengok contoh yang kedua. Baik, contoh ni lebih mudah. Mereka minum air selepas bermain. Okey, contoh ayat. Dia bagi ayat saja, bukan petikan. Mereka minum air selepas bermain. Jadi, untuk kita dapatkan isi tersirat, kita kena soal. Kenapa mereka kena minum air lepas bermain? Nampak tak? Nampak tak? Kita guna kenapa, okey, ataupun mengapa. Okey, ayat dia dah bagi. Mereka minum air selepas bermain. Okey, tapi kenapa mereka kena minum air selepas bermain? Jadi itulah persoalan yang akan memberikan jawapan isi tersirat. Agak-agak kenapa? Apa jawapan dia? Okey, mereka minum air kerana penat dan dahaga. Ayat dia bagi mereka minum air selepas bermain. Kenapa mereka minum air? Kerana penat dan dahaga. Jadi itulah isi tersirat. Macam cikgu sebut awal tadi, dia tak nampak, tak ada ditulis pun dalam petikan. Tapi kamu kena soal. Dan kalau kamu baca ayat tu, kamu boleh faham. Fikir secara logik. Okay? Kenapa kena minum air lepas bermain? Macam kamu, main mami sekejap, nak minum air. Kenapa? Sebab penat dan dahaga. Boleh faham ya? Cikgu rasa boleh faham. Ini contoh yang sangat mudah. Okey, baik, tak apa. Jangan risau. Kita akan teruskan lagi dengan buku teks. Ada tak buku teks bahasa Melayu? Cikgu harap ada ya. Cikgu nak semua keluarkan buku teks bahasa Melayu tahun 1. Kod dah lupa bukunya. Ini gambar cikgu tunjukkan. Baik, ada ya? Semua dah ada? Okey, muka surat berapa? Ya, muka surat 52. Semua orang buka buku teks bahasa Melayu muka surat 52. Baik, cikgu akan ambil dua gambar ya untuk cikgu terangkan. Kita tengok. Mari berehat. Banyak aktiviti boleh kita lakukan semasa berehat. Baik, ada dua gambar di situ. Gambar yang pertama, Maisara membina objek. Gambar yang kedua, Kavita mewarnakan lukisan. Baik, apa aktiviti yang dibuat? Tu dia bagi dah dekat bawah. Aktivitinya membina objek dan mewarna lukisan. Okey, persoalannya. Kemudian ada pula dia bagi kebaikan, melatih diri untuk berfikir, tahu memilih warna. Apa benda cikgu? Okey, aktiviti yang dia bagi tu untuk dua gambar ni, itu adalah isi tersurat. Ya, Maisara membina objek. Aktiviti dia membina objek, itu adalah isi tersurat yang kita nampak yang ada dalam petikan. Okey, kemudian gambar yang kedua, Kavita mewarnakan lukisan. Isi tersuratnya mewarnakan lukisan. Okey. Jadi dalam petikan berdasarkan pada gambar dia bagi ayat, Maisara membina objek, Kavita mewarnakan lukisan. Jadi aktiviti, perbuatan ataupun aktiviti yang dilakukan semasa berehat. Aktiviti Maisara membina objek. Aktiviti Kavita pula mewarnakan lukisan. Kedua-duanya di bawah aktiviti tu adalah isi tersurat. Kalau macam tu, kebaikan tu apa pula cikgu? Kebaikan itu adalah isi tersirat. Kenapa kita perlu buat aktiviti membina objek? Kenapa kita perlu mewarnakan lukisan? Apa kebaikannya? Itulah isi tersurat. Isi tersirat. Okay, kebaikannya melatih diri untuk berfikir. Kemudian untuk mewarnakan lukisan tadi, tahu memilih warna. Isi tersirat. Kenapa kita kena membina objek? Kenapa Maisara membina objek? Sebab Maisara hendak melatih diri untuk berfikir. Kenapa Kavita mewarnakan lukisan? Itu isi tersurat. Dan isi tersiratnya, Kavita tahu memilih warna. Boleh faham ya? Cikgu bagi banyak contoh dah ni. Yang ini pula contoh dalam buku teks lagi. Cikgu harap kamu boleh faham ya. Untuk aktiviti tadi, kita namakan dia sebagai isi tersurat.
Manakala kebaikan, sebab kita nak menjawab ya kenapa tadi, itu merupakan isi tersirat. Okey, boleh faham. Okey, kita tengok pula dua gambar yang bawah Okey, aktiviti. Rizal membaca majalah. Nizam menonton televisyen. Okey, dia bagi aktiviti, dia bagi petikan ataupun ayat ya. Rizal membaca majalah, gambar nombor 3, dan gambar nombor 4, Nizam menonton televisyen. Sama juga macam tadi, ada isi tersurat dan juga ada isi tersirat. Yang mana isi tersurat? Di mana? Sama yang macam tadi. Ingat tak? Okey. Jadi, aktiviti. Aktiviti itu merupakan isi tersurat. Aktiviti yang dibuat oleh Rizal, iaitu membaca majalah. Kenapa Rizal membaca majalah? Apa sebab Rizal membaca majalah? Kebaikan dia dapat menambah ilmu. Jadi kebaikan tu adalah apa? Kebaikan tu pula macam tadi sama, adalah isi tersirat. Okey, aktiviti. Rizal membaca majalah. Aktiviti dia membaca majalah sebagai isi tersurat. Kenapa Rizal membaca majalah? Supaya dapat menambah ilmu, yang itu adalah isi tersirat. Kita dah jawab kan kenapa Rizal nak kena baca majalah? Supaya ataupun sebab dapat menambah ilmu. Jadi kebaikan di situ dapat menambah ilmu adalah isi tersirat. Okey, pandai dah. Kita tengok pula gambar yang keempat. Okey, gambar yang keempat, Nizam menonton televisyen. Jadi aktivitinya menonton televisyen. Tak payah tulis nama Nizam pun tak apa. Tulis je aktiviti dia menonton televisyen. Sekarang kena fikir ni, kenapa Nizam menonton televisyen? Untuk apa? Jeng. Kalau menonton televisyen di bahagian aktiviti merupakan isi tersurat, sekarang kita nak tahu pula isi tersirat, iaitu kebaikan menonton televisyen. Apa dia jawapan dia, cikgu? Apa kebaikan menonton televisyen? Tengok tu gambar tu. Nizam menonton televisyen. Ada gambar gajah dekat televisyen tu. Jadi kalau dia dapat gambar gajah tu, akak-akak apa kebaikan dia? Dia dapat tengok gajah, cikgu. Memanglah dia dapat tengok gajah. Tapi kita kena bagilah satu ayat yang lebih umum, lebih khusus. Kenapa? Apa kebaikan dia? Ia dapat menambah pengetahuan. Nizam menonton televisyen. Okey, aktiviti dia ataupun isi tersurat dia, dan isi tersiratnya adalah dapat menambah pengetahuan. Jadi nak menonton televisyen, kita kena tengok macam yang menambah pengetahuan, menonton dokumentari, ataupun cerita-cerita kisah benar. Kena pandai pilih juga. Tapi kalau tengok cerita kartun ke apa pun, ada juga yang boleh menambah pengetahuan. Kena kamu sendirilah pandai untuk menilainya. Okey, baik, boleh faham jadi itu aktiviti tadi adalah sebagai isi tersurat dan kebaikan sebagai isi tersirat. Dah pandai dah anak murid cikgu. Bagus. Baik, sekarang cikgu nak kamu keluarkan buku aktiviti. Buku aktiviti jilid 1. Ada kan? Kok lupa buku aktiviti ni? Ada. Tapi cikgu rasa hari Isnin hari tu cikgu Aina pun ada bagi aktiviti bagi kerja untuk buat dalam buku aktiviti. Okay. Semua dah ambil dah buku aktiviti. Alamak, lupa pula. Cepat. Ambil buku aktiviti. Dengan pensel sekali ya. Okey. Senang, boleh terus buat. Okey, cikgu muka surat berapa buku aktiviti? Okey, buku aktiviti untuk hari ini kamu buka muka surat 58 dan 59. Buka.
Dah buka dah? Dah. Muka surat 58 dan 59. Okey, muka surat 58 tu ada petikan dan muka surat 59 ada kerja kamu kena buat. Untuk kamu tulis nanti ya. Baik, kita baca dulu petikan di muka surat 58. Baca teks dan lengkapkan jadual. Mimi dan Momo berjoging. Mereka berjoging di taman. Udara di taman itu nyaman. Tengok gambar mereka berjoging. Badan Mimi dan Momo berpeluh. Mereka membawa bekalan air. Selepas berjoging, mereka minum air. Dah jogging kan, berpeluh lah. Tapi mereka bawa bekalan air dan mereka minum. Okey. Mimi dan Momo gembira setelah berjoging. Mereka tidak mudah letih. Itu petikan di muka surat 58. Mimi dengan Momo ni yang gambar tu, okay, mereka pergi berjoging. Mereka berjoging tu berpeluh lah sebab berlari-lari anak kan. Berjoging tu maksudnya berlari-lari anak. Okay, berlari perlahan. Okay. Dan mereka membawa bekalan air. Jadi lepas berjoging, mereka duduk. Mungkin ada tempat duduk di situ kan. Jadi mereka duduk dan minum air. Dan mereka gembira sebab mereka tidak pun rasa letih. Itu maksud petikan di muka surat 58. Okey, sekarang kita tengok pula muka surat 59. Ada perbuatan Mimi dan Momo. Kemudian ada idea tersirat. Okey, perbuatan macam cikgu sebut tadilah aktiviti kan. Aktiviti mereka apa? Mereka berjoging di taman. Okey, selepas berjoging mereka minum air. Mereka tidak mudah letih. Itu perbuatan Mimi dan Momo. Okey, dan idea tersirat ataupun isi tersirat ni dia dah bagi sikit. Okey, tempat mereka berjoging garis. Mereka minum kerana amalan berjoging garis. Yang garis-garis itulah kita nak cari isi tersirat ataupun idea tersirat. Macam mana cikgu nak cari? Jangan risau, kita tengok sama-sama ya. Okey. Baik, kita tengok yang pertama, yang warna biru tu cikgu dah tulis dah. Mimi dan Momo berjoging. Mereka berjoging di taman. Udara di taman itu nyaman. Okay, itu yang ada dalam petikan. Kemudian dia ambil sikit, dia letakkan di bahagian perbuatan Mimi dan Momo. Mereka berjoging di taman. Dan dia bagi idea tersirat tu, dia bagi sikit. Tempat mereka berjoging, garisan. Apa benda macam mana keadaan tempat mereka berjoging tu? Bagaimana? Okay, mereka berjoging kat taman, udara nyaman. Jadi tempat mereka berjoging tu macam mana apa cikgu? Mereka berjoging kat taman. Nampak cikgu dah bagi jawapan. Tempat mereka berjoging sangat sesuai. Yalah, mereka jogging dekat taman. Lepas tu udara pun nyaman. Ada pokok-pokok kan. Ada pokok bunga. Dan ada track ya, ataupun laluan untuk berjoging. Jadi tempat yang mereka jogging tu adalah sangat sesuai. Ya, okey, baik. Kita tengok pula petikan yang kedua. Okey. Badan Mimi dan Momo berpeluh. Mereka membawa bekalan air. Selepas berjoging, mereka minum air. Itu yang ada dalam petikan. Kemudian diambil sedikit, dimasukkan di bahagian perbuatan Mimi dan Momo. Selepas berjoging, mereka minum air. Idea tersiratnya, mereka minum kerana alahai, senangnya. Tadi ada dalam contoh. Okay. Lepas berjoging, mereka minum air. Kenapa mereka minum air? Sama macam contoh cikgu bagi tadi. Lepas bermain, mereka minum air. Kenapa mereka minum air? Allah, senang sangat. Apa jawapan dia? Cepat. Sebut kuat, cikgu nak dengar. Sebut kuat. Boleh tak? Apa jawapan dia? Okay. Selepas berjoging, mereka minum air. Jadi mereka minum, dia lupa tulis air, tak apalah, sama juga. Mereka minum kerana pandai, kerana dahaga. Ataupun boleh juga kamu tulis tadi kerana mereka letih dan dahaga, ataupun penat dan dahaga. Tapi kalau tulis kerana dahaga pun tak ada masalah. Betul jawapan dia. Pandai. Cikgu sukalah. Okay. Jadi itu adalah
Petikan yang kedua. Okey, selepas berjoging mereka minum air dan idea tersiratnya mereka minum kerana dahaga. Ataupun kalau kamu nak tulis jawapan mereka penat dan dahaga pun boleh, tak apa, cikgu terima jawapan tu. Pandailah. Baik, kita tengok yang ketiga. Baik, yang ketiga, Mimi dan Momo gembira setelah berjoging. Mereka tidak mudah letih. Okey, mereka gembira lepas berjoging dan tidak mudah letih. Kemudian dimasukkan dekat situ, mereka tidak mudah letih. Agaknya kenapa? Dan dia bagi sikit panduan amalan berjoging, garisan. Jadi macam mana cikgu mereka tidak mudah letih? Dan dia bagi pula amalan berjoging. Kenapa cikgu mereka tidak mudah letih? Okey, mereka jogging kat taman dan minum air. Kenapa mereka tidak letih? Kerana amalan berjoging baik sebenarnya supaya kita cergas. Okey, agar kita cergas. Jadi mereka tak mudah letih lah. Lagipun mereka kan bawa bekalan air tadi. Mungkin mereka berjoging, pusing, 2 pusingan, kemudian rehat, minum air sekejap, sambung balik. Jadi tidak mudah letih. Kalau bagi orang yang biasa jogging, dia memang tidak mudah letih. Tetapi pesanan cikgu, kalau kamu nak jogging, kamu kena buat warming up dulu ya, memanaskan badan. Ataupun kita panggil stretching. Okay? Sebab badan kita tengah tidur, relax-relax, tiba-tiba nak terus berlari, tak boleh ya. Nanti boleh menyebabkan kita cramp ya. Jadi kita kena buat memanaskan badan. Okey, untuk PJ cikgu rasa kamu ada belajar kan memanaskan badan. Betul. Okey, baik. Jadi idea tersirat yang dia bagi, amalan berjoging baik agar kita cergas. Baik. Untuk pengetahuan kamu, idea tersirat yang cikgu bagi ni tak semestinya sama dengan yang kamu fikir. Jadi kalau kamu ada jawapan lain, kamu boleh bagi. Cikgu tak ada masalah. Asalkan tidak lari jauh daripada petikan. Okey? Boleh faham? Bagus. Baik. Cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini. Okey, kita belajar daripada buku teks dan kita buat latihan di buku aktiviti. Okey, kalau ada sebarang masalah, boleh cikgu akan tunggu di Telegram, boleh tanya cikgu dekat situ. Dan cikgu nak ingatkan kamu, tolong sangat-sangat. Bila kamu jawab soalan ataupun menulis jawapan, pastikan huruf besar dan huruf kecil. Okey, kat mana huruf besar, huruf kecil? Pastikan betul ya huruf besar dan huruf kecilnya. Okey, di permulaan ayat. Jangan dekat tengah-tengah tiba-tiba ada huruf besar. Okey, cikgu harap kamu cakna. Perkataan baru ni. Okey, kamu prihatin ataupun alert lah benda ni ya, sebab itu amat penting. Cikgu memang tegaskan. Untuk kelas aktif, cikgu memang sangat tegaskan berkenaan dengan huruf besar dan juga huruf kecil. Okey? Baik, sampai kita jumpa lagi. Jaga diri kamu, jangan keluar merayau sebab apa ya, kes COVID kita masih tinggi. Okey? Dan duduk dalam rumah, banyak aktiviti boleh buat dalam rumah ya. Okey, dan cikgu pun tak ada bagi kerja banyak, boleh buat sambil-sambil bersantai. Okey, sampai kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Jaga diri tau. Bye.